Semalam Tun dalam ucapannya semasa majlis berkim sebelum buka puasa semalam telah menyentuh beberapa perkara yang penting yang harus diberi perhatian, dan Tun mengambil beberapa berdasarkan kepada beberapa surah dalam Al-Quran yang diantaranya ialah menyebut bahawa orang Islam adalah menyediakan kelengkapan perang ataupun keselamatan untuk menggerunkan musuh. Dan kalau sekiranya kita berpecah belah, maka kita akan hilang gerun kita, hilang gerun musuh pada kita. Bukan kita hilang gerun, kita hilang kehebatan kita, sehingga gerun kita itu musuh dah tak heran lagi, musuh dah tak gentar dengan kita. Musuh gentar dengan kita kalau sekiranya kita, Allah telah mentakdirkan bahawa dalam dunia ini orang yang paling kaya dalam dunia Tun kata ialah orang Islam, tetapi orang yang miskin dalam dunia juga orang Islam. Jadi ini menunjukkan bahawa semua sekali kekayaan orang Islam telah diambil oleh orang-orang bukan Islam. Kerana apa? Orang Islam tidak meletakkan ilmu ataupun tidak menggunakan kekuatan ilmu untuk menyelamatkan harta orang Islam. Dan yang keduanya, orang Islam juga berpecah sama sendiri. Tapi yang paling penting sekarang ni ialah kita berpecah bersama sendiri. Di dalam negeri Pulau Pinang, di mana khutbah dibaca atas nama Minggu ini kita nak tunjuk bahawa pemerintahan mereka baru berapa tahun saja, tiba-tiba ada orang boleh kata mereka tersilap. Padahal khutbah ini bukan dibaca minggu tu je, so dibaca banyak kali. Kononnya mereka tersilap, walaupun mereka akan tarik balik, tapi sejarah telah mencatatkan bahawa orang Islam di negara di mana mereka tidak berkuasa, mereka sanggup membaca khutbah mendoakan kepada orang bukan Islam yang tak sepatutnya mereka buat demikian rupa. Tapi kita kena ingat, Tun menyebut bahawa di negara bukan Islam, di mana orang Islam minoriti, orang Islam terpaksa mendoakan kepada pemerintah mereka kerana mereka tidak ada pilihan, kerana mereka minoriti. Dan di Malaysia juga tidak mungkin tak boleh berlaku. Kalau sekiranya orang Islam sudah tidak berkuasa, maka orang Islam akan mendoakan kepada orang. Pada masa sekarang, orang Islam bukan lagi majoriti. Walaupun dari segi angka orang Islam majoriti, lebih 50% orang Islam di Malaysia ni, mana kata angka majoritinya tidak berapa kuat. Tetapi majoriti yang ada kepada kita sekarang ni sebenarnya kita minoriti, kerana kita sudah berpecah bukan sahaja kepada 3, tapi lebih kepada 3. Pada masa yang lepas, orang Islam berpecah dalam bentuk 2/3 yang menyokong kepada kerajaan, menyokong pemerintah, menyokong UMNO, 1/3 yang menentang. Jadi keadaannya boleh bertahan sehingga hari ini. Tapi dalam keadaan sekiranya orang Islam sudah berpecah 1/3, maka orang Islam tidak mungkin boleh berkuasa lagi. Dan masa itulah kita akan lihat bahawa orang boleh buat macam-macam. Macam di negara jiran, di Singapura sebagai contoh. Dulu umat Singapura ialah 1 juta lebih saja, tetapi mereka membuat polisi di mana memberi warga negara kepada orang yang ada qualification, orang yang ada ilmu. Jadi orang yang ada PhD boleh jadi warga negara. Tiba-tiba saja warga Singapura dah sampai dekat 4 juta. Di mana mereka dapat orang ini? Sebenarnya oleh orang luar yang telah masuk. Akhirnya orang Islam yang pada masa mereka keluar daripada Malaysia dulu, orang Islam agak tinggi juga jumlahnya di Singapura. Sekarang orang Islam tinggal minoriti. Demikian juga orang Islam di Malaysia dalam keadaan 57%. Kalau sebenarnya pemerintah bukan Islam ambil alih dan membuat polisi supaya berdasarkan merit, siapa yang ada kelulusan tinggi boleh jadi warga negara. Kita ingat tak sampai 2 tahun orang Islam akan jadi minoriti di sebuah negaranya sendiri. Ini Tun sebut, dan ini perlu diambil iktibar. Dalam keadaan sekarang, perpecahan di kalangan umat Islam amat sukar untuk dibendung lagi, sehingga seolahnya kita hanya menanti masa melihat bagaimana kesan bila kita sudah tidak diperintahkan lagi. Tuan-tuan kena tunjuk kepada saya, semasa pemerintahan Barisan Nasional di Pulau Pinang, berapa ada orang Islam, dan sekarang ada berapa banyak orang Islam. Sudah tentu ada perbezaan yang cukup ketara, di mana orang Islam di Pulau Pinang sekarang ini berpindah ke seberang ataupun tempat lain, dan kita makin kurang orang di Pulau Pinang. Dalam keadaan mereka memerintah baru satu negeri, tetapi orang Islam nampaknya tidak sedar, dan orang Islam lupa bahawa mereka sebenarnya orang Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah.
Kalau kita baca surah pada ayat Quran, surah 14, surah Al-Baqarah ayat 14. Di situ Allah menyebut bahawa orang yang tidak beriman pergi berjumpa orang yang beriman, dia berpura-pura seolahnya dia menyokong kepada mereka yang beriman. Tetapi kalau mereka balik kepada kumpulan mereka yang tidak beriman, mereka berkata kami hanya memperolok-olok kaum Islam. Dan bila imam masjid Mekah baca ayat Quran ini semasa bulan puasa, kalau nak bagi mudah tuan-tuan nak tengok, kalau tuan-tuan baca Al-Quran, yang pertama sekali surah Al-Baqarah tu mulai pada Alif Lam Mim, tuan-tuan muka surat yang kedua, tuan-tuan nak kat penghabis ayat 14 tu, bila tu imam baca dia menangis, dia tak boleh baca 3 kali, dia baca dia menangis. Kemudian yang ketiga barulah dia yang keempat barulah dia baca balik secara penuhnya. Jadi saya ambil Al-Quran terjemahan, saya tengok maknanya saya tengok kenapa imam ni menangis, kerana imam ni faham maknanya, di mana orang Islam kadang-kadang mudah terpengaruh kepada orang-orang yang tidak beriman, yang pura-pura menyokong mereka, lepas tu mereka bersanggup berpecah sesama Islam kerana percaya kepada orang yang tak beriman tadi. Padahal Allah menyebut dalam Quran bahawa orang yang tidak beriman ini bila pergi balik kepada kumpulan tidak beriman, dia kata dia hanya memperolok-olok kaum Islam. Baru saya panggilkan kawan saya top bloggers ni of the country untuk menceritakan kepada mereka tentang apa-apa yang berlaku terkini. Sebenarnya cukup sukar kalau kita nak kata kita nak satu kawan Islam, sebenarnya cukup sukar, dan hanya dengan pertolongan Allah dan doa saja kita boleh berbuat demikian, kerana macam-macam alasan dibagi untuk di antara alasan besar yang dibagi oleh Datuk Ni Aziz. Kononnya UMNO pernah buang PAS dulu. Saya nak bagi tahu kepada Datuk Ni Aziz, banyak juga ibu bapa dulu bergaduh, tapi adakah bapa setengah ibu bapa ni dah mati? Adakah bapa yang bergaduh tadi akan menghukum sampai anak-anak? Apakah itu ajaran Islam? Jawapannya, saya pernah semasa hayat satu orang tu, dia maki saya macam-macam, dia maki parti saya, dan dia beritahu bahawa dia tak heran, dia orang kaya, tiba-tiba bila dia mati, dia jadi keluarganya jadi miskin serta-merta. Kenapa? Harta belum dibahagikan lagi, hanya mereka nak makan pun tak ada duit, nak bayar sewa rumah pun tak ada duit. Allah tunjuk bahawa dalam keadaan kaya raya tiba-tiba jadi miskin tiba-tiba, dan keluarganya mari jumpa saya, anaknya mari jumpa saya, dia anak si anu dan isterinya mari jumpa. Masa tu kalau saya dalam hati saya teringat, masa kamu bapa kamu hidup, kamulah keluarga yang paling sombong yang telah menzalimi aku. Tapi saya tak boleh hukum keluarganya sebab keluarganya tak terlibat, anaknya tak terlibat, anaknya yang baru keluar universiti dia tak terlibat, dia tak tahu mana-mana. Apakah adil saya menghukum kepada mereka padahal mereka tidak melakukan apa-apa kesalahan? Demikian juga apa yang berlaku PAS dengan UMNO dulu, masa UMNO PAS dalam barisan, tiba-tiba dia kata dulu, kalaupun dulu betul katakanlah UMNO salah, apakah dosa orang dulu mesti ditanggung oleh orang sekarang? Tapi saya tengok sejarah, UMNO tak bersalah, yang bersalah PAS. Tapi jika saya tak mau tuduh PAS dan saya tak mau tuduh UMNO, tapi apakah dosa mereka harus ditanggung oleh generasi yang sekarang? Ataupun kalau generasi sekarang ni, katalah kita dah mati, matang cucu pula kata ini yang dulu tu pernah buat salah. Ini adakah ajaran Islam? Datuk Ni Aziz, adakah ini ajaran Islam bahawa anak mesti menanggung dosa ibu bapa? Kalau ini ajaran Islam, maka ajaran Islam yang Datuk Ni Aziz bawa ni adalah salah. Dan kalau ini dia yang cara Islam dibawa, tidak mungkin umat Islam boleh bersatu padu, dan tidak mungkin umat Islam boleh berkuasa. Umat Islam akan hilang kuasa, dan bila hilang kuasa, orang baca khutbah macam-macam besok. Ini baru hilang sikit je, orang sanggup buat macam-macam. Lepas tu dia minta maaf. Lepas tu orang Melayu pun kata, tak apa, minta maaf. Tapi dia telah catat dalam sejarah bahawa orang Islam pernah mendoakan kesejahteraan kepada kami, nak tunjuk bahawa orang Islam boleh dipecah belah dengan mudah. Tu imam kata, tersilap. Semua bapa Melayu dia kalau bila dia buat salah, tersilap. Lepas tu minta maaf, lepas tu habis. Dan mereka telah mencatat dalam sejarah. Ini seolah macam perbincangan di parlimen. Setelah kita menghukum orang itu bodoh dan apa, kita minta maaf. Tapi sejarah telah mencatatkan yang kita telah kata dia bodoh ataupun lain lagi. Cukuplah tazkirah pada malam ini. Saya berdoa kepada Allah SWT, semoga kita semua dirahmati Allah, diberi taufik dan hidayah. Sebab besok saya akan ke Cambodia, pergi ke Kampung Cham, di mana ada 700,000 orang Islam yang hidup dalam keadaan kemiskinan,
masjidnya dhaif, rumah mereka berlantaikan tanah,